Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 812. Antara paparan utama. Kerajaan kata keyakinan pelabur asing meningkat. Cuti dan perarakan Taifu Sam demi laba politik Muhyiddin dan Anwar. PAS paling takut kerajaan tebuk atap tumbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya, syarikat Gegasi Yandi Motor Corporation mengucapkan selamat tinggal kepada Malaysia dengan memindahkan ibu pejabat serantaunya di Petaling Jaya ke Indonesia. Difahamkan Yandi Motor menutup ibu pejabatnya di Mutiara Damansara sejak 31 Disember lalu ekoran insentif lebih menarik yang ditawarkan Indonesia bagi pembangunan kenderaan elektrik EV. Media melaporkan Yandi juga sedang memindahkan beberapa bahagian termasuk Akademi Latihan Yandi. Pada November tahun lalu, Yandi Motor memeterai perjanjian dengan Indonesia untuk membina kilang pengeluaran dengan pelaburan berjumlah 1.55 bilion US dollar. Kira-kira 6.27 bilion ringgit membabitkan perancangan sehingga 2030. Ini bermakna Malaysia kerugian pelaburan sekurang-kurangnya sebanyak 6.27 bilion ringgit dengan mudah. Susulan itu, ribuan rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Ini hanya berita buruk dari Yandi Motor. Belum lagi kilang-kilang lain berkaitan EV yang kini sedang dibina di Thailand dan Indonesia. Mustahil Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak maklum mengenai rancangan Yandi. Namun, dalam satu wawancara khas di TV3 selepas pembentangan Belanjawan 2021, Tengku Zafrul berkata ekonomi negara dijangka kembali pulih tahun 2021 seiring perkembangan ekonomi global dan laporan penemuan vaksin pandemik COVID-19. Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mendakwa unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK dijangka berkembang 6.5 hingga 7.5% dan ia selari jangkaan tabung kewangan antarabangsa IMF serta Bank Dunia iaitu pada kadar 6 hingga 8%. Beliau mengekalkan dakwaannya apabila mengeluarkan kenyataan di LinkedIn yang memberi gambaran pelaburan dalam negara kekal tinggi pada tahun 2020 sebanyak 109.8 bilion ringgit melibatkan hampir 3,000 projek dalam pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama untuk 9 bulan pertama tahun 2020. Bagaimanapun, kenyataan itu diperleki oleh Ketua Pegawai Eksekutif Dewan Perniagaan Eropah Sven Schneider dan Christian Angel dari Collectors dan Berhad. Minta maaf kerana saya buat komen ini tetapi mewakili komuniti pelabur asing yang cukup besar iaitu EU, kami saat ini menerima banyak kebimbangan mengenai sama ada Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang wajar. Sehingga hari ini Yang Berhormat Menteri bahkan tidak dapat bertemu dengan kami dan mendengar keprihatinan syarikat-syarikat kami. Tanpa input ini, kementerian anda pasti tidak dapat mengatasi masalah di lapangan, tegas Schneider. Kemudian, tanpa segan silu, beliau berkata proklamasi darurat mampu membantu pemulihan ekonomi negara. Beliau menegaskan Malaysia merupakan antara 80 negara di dunia atau hampir setengah daripada seluruh dunia yang mengisytiharkan darurat bagi menangani pandemik COVID-19. Untuk rekod, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mengumumkan satu pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia permai bernilai 15 bilion ringgit dengan 22 inisiatif. Kononnya, ia bermatlamat memerangi pandemik COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Menurut Menteri Sumber Manusia M. Saravanan, data kementerian menunjukkan jumlah pemberhentian pekerja mengikut sistem insyuran pekerjaan SIP di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sehingga 27 November 2020 berjumlah 99,696 orang. Pemimpin Perikatan Nasional mengambil jalan mudah dengan menyalahkan pandemik COVID-19 yang membawa impak negatif terhadap ekonomi termasuk pasaran buruh. Hakikatnya, mereka hanyalah gerombolan kakistokrat yang gagal mentadbir negara sama ada dari segi keselamatan ekonomi, kesihatan maupun pendidikan dan alam sekitar.
Tidak hairan Malaysia ditinggalkan oleh Yandi dan syarikat gegasi dunia. Jangan pula nanti hanya tinggal pelabur kilang arak dan judi sahaja yang masih beroperasi di negara ini. Kerajaan Pulau Pinang dan Hindu Endowments Board HEB telah membatalkan acara berkait rapat dengan Tai Pusam termasuk perarakan dan hanya AJK Kuil sahaja dibenarkan berada di kuil selaras dengan arahan MKN 6 hari lepas. Ada beberapa pihak yang mempersoalkan kenapa Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa boleh veto keputusan MKN untuk membenarkan perarakan oleh kuil Batu Caves. Tindakan ini dilihat seolah-olah hanya untuk mendapat laba politik sebab ada keistimewaan di situ iaitu pada geng kuil Batu Cave. Ramai antara rakyat Malaysia yang beragama Hindu bersetuju dengan tindakan untuk membatalkan perarakan Tai Pusam untuk tahun ini sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita akan hidup dengan COVID. Perarakan minima 10 orang dengan SOP ketat pasti dipersetujui. Sama juga rakyat bersetuju kalau masjid dibuka dengan SOP ketat dan hanya 10 orang jemaah di bawah PKP. Tetapi apa yang Jom Channel ingin dedahkan adalah tentang hipokrasi mereka yang dulu memekak Islam terancam zaman PH, tambahan bila masjid di Selangor masih ditutup. Kalau yang benarkan perarakan tersebut datang dari Menteri PH, maka gegak gempita pada merebut di laung Islam terancam. Belum lagi berbicara tentang walaun berdoa minta bala dari Allah turun pada para menteri. Tetapi apabila pengumuman itu dibuat daripada kumpulan mereka, semua pakat jadi syaitan bisu, termasuklah Mufti Utara yang selama ini asyik memekak menyalahkan itu dan ini. Sebelum ini, Anwar Musa mengumumkan Majlis Keselamatan Negara MKN meluluskan perarakan pedati yang membawa arca Dewa Murugan sempena perayaan Tai Pusam menimbulkan kemarahan rakyat dan para petugas barisan hadapan. Beliau berkata perarakan pedati membawa arca Dewa Murugan dari kuil Jalan Bandar ke Batu Cave adalah pada 27 Januari dan akan kembali dari Batu Cave ke kuil Jalan Bandar pada 29 Januari. Namun, perlu mengikut syarat dan mematuhi prosedur operasi standard SOP Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Perlu diingatkan bahawa double standard SOP itulah yang punca jadi naiknya kes COVID di seluruh negara selepas PRN Sabah. Ditambah lagi dengan burung hudhud berbeza hukuman. Bila jadi double standard atau 2 darjat macam ini, rakyat pun akan jadi sambil lewa. Kalau menteri langgar SOP tak kena apa, buat apa kami susah-susah juga jaga SOP. Siapa Anwar Musa ini jika dibandingkan dengan MKN yang berperanan dalam memastikan segala SOP dan langkah-langkah wajar diambil untuk menyekat penularan COVID-19? Kenapa beria-ia sangat? Jawapannya mudah, iaitu laba politik. Sah menteri daripada kerajaan PN tidak boleh harap, hanya tahu nak jaga kedudukan politiknya sahaja tanpa mengira keluh kesah dan kesukaran rakyat. Dan sekarang ini, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pula tidak berani membuka mulut berhubung tindakan kerajaan PAS Kedah membatalkan cuti peristiwa Tai Pusam bagi tahun 2021 kerana takut hilang sokongan PAS bagi kerajaannya yang terumbang-ambing kini. Demikian menurut Ahli Parlimen Batu Gajah, V. Sivakumar. Beliau berkata isu ini telah membangkitkan kemarahan kaum India di seluruh negara dan apa yang nyata adalah kedaifan MIC dalam menyelesaikan pertikaian ini. MIC telah hilang keyakinan masyarakat India dalam 3 pilihan raya umum yang lepas. Saya tidak tahu apakah pendirian sebenar Dewan Perhimpunan Pendukung PAS dalam hal ini, katanya. Beliau yang juga Timbalan Setiausaha Agong DAP Malaysia berkata, MIC sebagai parti komponen Kerajaan Perikatan Nasional tetap dianaktirikan seperti di zaman Barisan Nasional. Saya membantah sekeras-kerasnya tindakan Menteri Besar Kedah dan Kerajaan PAS yang membatalkan cuti peristiwa Tai Pusam tahun ini dengan alasan penularan COVID-19. Rakyat Malaysia di seluruh negara akan bersama-sama dalam menuntut keadilan daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang sudah mula menindas kaum tertentu, katanya. Beliau turut menyifatkan kerajaan PAS tidak mahu tunduk kepada mana-mana pihak yang membangkitkan isu berkenaan, membuktikan kesombongan dan kedegilan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi bin Mat Noor yang tidak menghormati kaum India buat kali kedua. Walaupun ada di kalangan pemimpin-pemimpinnya telah membangkitkan isu ini, tetapi PAS dan Menteri Besar Kedah tidak mempedulikan parti tersebut, katanya. Jom Channel ingin memberikan penegasan di sini, ini bukan soal perkauman, tetapi ia tentang keadilan sosial dalam masyarakat majmuk. Jangan sampai kaum Hindu tersinggung kerana inilah yang sama-sama kita jaga sejak dahulu, keharmonian kaum dan saling hormat menghormati. Jangan pula ianya dirosakkan oleh para penunggang agama sempit.
Perdana Menteri kunci mulut, Menteri Wilayah Persekutuan pula keluar kenyataan ikut sedap mulut. Kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama, iaitu menyelamatkan diri mereka daripada kejatuhan dalam politik. Dalam pelbagai kenyataan yang dikeluarkan, termasuklah oleh Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, kononnya di masa darurat berhentilah berpolitik. Kepada Muhyiddin, Anwar Musa dan Lebay Hadi, siapa yang sedang rancak berpolitik sekarang ini? Apa yang rakyat nampak adalah setiap tindakan dan perkataan yang keluar daripada mulut kalian tidak bertujuan lain kecuali politik. Tepuk air didulang, terpecik ke muka sendiri. Nampak sangat Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang terkesan dengan kenyataan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa memiliki sokongan majoriti ahli parlimen. Dalam ucapan penangguhan webinar proklamasi darurat, apakah satu keperluan yang disiarkan di YouTube, beliau berkata berbalah mengenai jawatan Perdana Menteri ketika negara berada dalam proklamasi darurat adalah perkara yang tidak patut dilakukan. Suasana hari ini dengan pandemik COVID-19 yang semakin mengancam nyawa rakyat, masih lagi ada yang nak berbahas berkenaan itu. Kononnya cukup undi Parlimen untuk mengubah Perdana Menteri. Ini semua kerja-kerja mengarut, tidak peka dengan wabak yang menimpa rakyat. Perkara ini mesti ditolak dan dicegah, katanya. Mudah sekali bagi Hadi Awang melupakan bahawa ketika langkah Sheraton dianjurkan, negara telah pun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tahun ini kita akan menyambut kemerdekaan yang ke-64, namun kita masih dihantui oleh momok kebencian kaum dan pelbagai skandal berhubung isu amanah, rasuah dan integriti. Semua ini adalah kepincangan yang mahu dihapuskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Untuk maju ke hadapan seperti Indonesia dan Thailand, orang Melayu harus mengakui kesilapan sendiri dan segera melakukan pembetulan. Orang Melayu telah menunjukkan kesungguhan mereka untuk berubah bersama kaum lain di negara ini menerusi pilihan raya umum ke-14. Malangnya, usaha reformasi itu terencat kerana masih ada pemimpin Melayu yang berfikiran seperti Lebay Malang dan Pak Pandir. Segelintir pemimpin begitu teruja dengan kejayaan merebut atap berbanding kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ayam menang, kampung tergadai. Itulah realiti keadaan pentaksub Perikatan Nasional sekarang. Di peringkat atasan orang Melayu rasuah, sehingga 40 tahun kita dihidang daging yang diragui status halalnya. Di peringkat bawahan pula, orang Melayu jadi peragut dan menjadikan wanita mangsa mereka. Itukah ajaran Islam yang diinginkan PAS dalam norma baharu? Pemimpin Perikatan Nasional yang didukung PAS dan Bersatu serta segelintir ahli Parlimen UMNO terus berselimut dengan penafian. Mereka menyalahkan pemimpin Pakatan Harapan yang mahu membuat perubahan selain menyalahkan pandemik COVID-19. Lupakah para agamawan PAS kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Perkara yang tidak patut kita buat dalam masa ini berbalah siapa nak jadi Perdana Menteri, nak lantik siapa Perdana Menteri. Suasana begini, nak berbalah begitu, nak cukup undi Parlimen ini, semua kerja-kerja mengarut. Tidak peka dengan wabak yang menimpa rakyat yang mesti ditolak. Dicegah apa sahaja, langkah-langkah yang boleh mengganggu kerja majlis darurat mesti ditangani dengan peraturan yang tegas, katanya. Kenyataan Presiden PAS itu dilihat sebagai backup, kononnya apa yang dilakukan oleh Muhyiddin itu benar dan betul. Jom channel nak bertanya kepada Hadi, gantung DUN dan Parlimen itu wajar pada pandang ulama'? Sedarkah Pak Lebay bahawa penggantungan Parlimen terutamanya di saat seperti sekarang adalah satu kezaliman dan ketidakadilan yang nyata kepada rakyat? Atau mata dah kabur, telinga dah mula menjadi tuli kerana kuasa dan ketamakan? Kami rakyat Malaysia tidak pernah percaya apa yang dikeluarkan atau yang diungkapkan oleh Pak Lebay Hadi. Arab Timur Tengah pun dibohonginya. Dalam bahasa Arab, kononnya Islam di Malaysia sedang terancam. Ini kan pula kita semua yang dianggapnya bodoh dan jahil agama. Kalau anda semua ingin tahu, kenyataan Hadi adalah tanda goyang bahawa PAS akan mengelupur jika Perikatan Nasional Kerajaan Tebuk Atap ini tersungkur. Segala jawatan GLC yang diisi oleh si pemakai serban yang dijadikan habuan menyokong pengkhianatan Muhyiddin pasti akan ditarik balik.
Menteri dan Timbalan Menteri tak guna dari PAS akan ditendang keluar. Seluruh Kabinet XXXL ciptaan Muhyiddin akan terlerai segala tipu helah, rasuah dan komplot mendapat projek rundingan terus akan terburai. Paling menakutkan Hadi, gaji buta yang diterima selama 11 bulan sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah tidak mungkin dapat dinikmati lagi. Itulah sebenarnya kegusaran dan kebimbangan dalam hati Pak Lebay, si penunggang agama ini. Bukannya tentang rakyat, bukannya tentang Agong, juga bukan tentang COVID-19. Jelas Presiden PAS ini juga gilakan dunia. Paling ngeri apabila Kerajaan Perikatan Nasional bakal tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan 11 bulan. Itu sebenarnya yang membuatkan jantung para pemimpin PAS bergoncang sehingga kedengaran di seberang lautan. Jangan anda fikir rakyat tidak boleh mengagak dan membaca apa yang ada pada wajah suci anda. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.